Ini saya hadir ke kuil Arul Minggu Ramalingga Suara di Jalan Makruf di Bangsa bersama dengan Mr. Laluatem, pengurusi persatuan yang menguruskan kuil ini, dan kita telah menyantuni dan juga menyampaikan sumbangan kepada lebih 250 orang warga India yang akan menyambut di Pabali. Saya telah menyampaikan sedikit pesanan supaya sempena di Pabali, terutamanya ibu-ibu, ayah-ayah harus memastikan sebaik mungkin anak-anak mereka pada malam sebelum di Pabali mereka berada di rumah, ya, supaya tidak berlaku apa-apa perkara yang tak diingini. Just be at home lah, be at home, ya, before Deepavali Day itself. Tak payahlah pergi ke bar dan pub dan club sebelah malam sebelum tu. Dan saya juga telah minta supaya di kawasan Bangsa di Telawi, kita minta kerjasama daripada pengusaha bar, club dan pub untuk mereka tutup awal lah on the eve of Deepavali. Mungkin kalau kita dapat kerjasama yang baik, kita minta for major festive occasions, kita minta dia bagikan kerjasama sikit jugalah. So saya dapat maklum balas yang positif daripada pengusaha-pengusaha, mereka akan bantu untuk uruskan perkara ini. Kedua, saya juga memberi peringatan kepada semua yang akan menyambut Deepavali supaya kurangkan pemakanan gula, terutama dalam makanan dan minuman. Kita tahu kita selalu sajikan manisan dan juga dalam minum-minuman. Jadi saya sampaikan pandangan biar manis dalam senyuman, bukan dalam minuman. Sebab saya risau dalam beberapa kali saya lakukan saringan di kawasan PPR, di beberapa kawasan, kandungan gula dalam darah di kalangan warga sangat tinggi, dan juga dapatan daripada pihak Kementerian Kesihatan menunjukkan di kalangan dewasa di Malaysia insiden obesiti sangat-sangat tinggi, lebih daripada 50 ataupun hampir 54%. Jadi ini kita perlu tangani bersama, dan saya minta supaya kawan-kawan yang akan menyambut Deepavali, it's okay to have less sweet drinks, ya, dan kita punya manisan pun kalau boleh kurangkan gulanya. Yang penting kita dapat meraihkan dalam suasana yang sederhana, suasana yang ceria bersama dengan family dan sanak saudara. Saya juga ada menyampaikan sedikit peruntukan RM20,000 kepada pihak kuil untuk mereka membantu menguruskan beberapa perkara kebajikan di kalangan komuniti. Saya amat alu-alukan kerjasama daripada pihak kuil. Beberapa tahun yang lalu kita telah merasmikan satu tabung kebajikan, dan tabung ini kita harap akan dapat dimanfaatkan terutama oleh komuniti para penganut yang hadapi masalah. Kita nak supaya kalau dalam bagi setengah komuniti jaringan keselamatan sosial itu harus kita perkukuh. Jadi inilah salah satu usaha saya sebagai ahli parlimen untuk membantu komuniti, termasuk komuniti India. Saya juga maklumkan pihak kerajaan banyak membantu dalam bukan hanya menyediakan peruntukan, tapi mungkin ada beberapa maklumat yang tidak sampai kepada komuniti. Sebagai contoh, program Sejati Madani, kita dapati sehingga kini ada 9 komuniti India yang telah memanfaatkan program Sejati Madani, yang mana boleh mendapat sehingga RM100,000. Jadi jumlah yang telah diperuntukkan RM544,000 yang telah diguna pakai oleh pemohon dari komuniti India. Jadi saya telah minta pasukan saya berhubung dengan lebih banyak komuniti, juga melalui komuniti Madani, supaya lagi banyak komuniti terutama di kalangan warga India yang dapat membuat permohonan dan mendapat manfaat daripada program Sejati Madani. Perdana Menteri juga telah umumkan dalam belanjawan yang terbaru pada 18 Oktober yang lalu, tahun depan program Sejati Madani diteruskan dengan peruntukan RM1 bilion. Jadi kita nak sebaik mungkin, seramai mungkin, termasuklah daripada komuniti India yang memanfaatkan program Sejati Madani. Baik, ada apa-apa soalan? Mohon ibu ulas kembali yang pasal minta bantuan daripada komuniti untuk sampaikan maklumat-maklumat yang sampai kepada masyarakat. Ya, maklum balas yang pihak
pejabat saya melalui pasukan petugas khas untuk komunikasi dengan komuniti India, kita dapati antara isu yang dihadapi bukan sekadar maklumat mengenai program, tapi mungkin cara untuk membuat permohonan. Di sini saya telah mengerahkan Jabatan Penerangan dan juga khususnya badan seperti organisasi seperti Komuniti Madani untuk pertama tingkatkan pemahaman tentang cara membuat permohonan. Kedua, kita akan kenal pasti komuniti-komuniti yang sewajarnya layak tapi mungkin mereka tak tahu ataupun mereka tidak faham cara untuk membuat permohonan itu. Jadi kita akan buat langkah yang proaktif. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.